dan salam sejahtera, di mana bumbung merupakan salah satu komponen bangunan yang terpenting untuk mendirikan sesuatu bangunan kerana ianya bertujuan untuk melindungi penghuninya daripada hujan, panas dan iklim cuaca, di mana pemilihan jenis bumbung adalah berdasarkan ciri-cirinya yang berikut seperti reka bentuk, kekuatan, ketahanan, bahan penetap, perintang dan perintang cuaca. Okey, untuk bahagian saya akan menerangkan tentang komponen-komponen struktur bumbung iaitu bumbung limas. Okey, mari kita saksikan video penerangan saya. Baik, bagi gambar yang sudah dipaparkan ini, saya akan terangkan tentang struktur bumbung bagi bumbung limas. Struktur pertama yang utama bagi bumbung limas ini adalah struktur perabung, kasau betina, kasau limas panjang, kasau limas pendek dan juga kasau biasa. Bagi kasau biasa ialah bahagian yang menggantikan pada bahagian gulung. Saya akan menerangkan tentang penggunaan bahan, peralatan dan mesin untuk pembinaan kerangka bumbung jenis kayu. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang penggunaan bahan. Kita menggunakan kayu 2x4 untuk pembinaan kerangka bumbung, iaitu perabung, kasau lurah, kasau limas, kasau betina dan alang pengikat. Kedua, kita ada penutup bumbung yang merupakan bahagian paling atas dalam sesuatu binaan bumbung dan berfungsi sebagai penebat, pelindung dan bahan kalis air. Yang ketiga, kita ada papan lapis 1x6 yang juga dipanggil sebagai papan manis ataupun fascia board dan merupakan papan terakhir di hujung atap ataupun genting. Keempat, kita ada plat paku yang mengukuhkan cantuman kerangka bumbung. Dan kelima, kita ada plat board sambungan besi yang memberi sokongan dan menguatkan lagi cantuman komponen kerangka bumbung. Yang keenam, kita ada cat minyak yang memberi perlindungan untuk kayu. Ketujuh, kita ada bol dan nut yang mencantum dua kayu komponen kerangka bumbung. Dan yang terakhir sekali, kita menggunakan paku 2 inci untuk mengukuhkan binaan kerangka bumbung. Baiklah, saya akan menerangkan pula tentang peralatan mesin dan jentera. Kategori pertama adalah peralatan mengukur dan menanda. Kita ada tali dan benang, iaitu digunakan semasa proses awalan kerja merancang tanda untuk dijadikan rujukan kepada kerja pembinaan kerangka bumbung. Kedua, kita ada alat aras bilik untuk memeriksa keratan pemasangan komponen kerangka bumbung bagi pembinaan yang rata. Ketiga adalah pensel atau marker bagi kerja menanda ukuran yang telah diukur. Keempat, kita ada pita ukur yang digunakan untuk mengukur panjang kayu dan keluasan kawasan kerja pembinaan bumbung. Kelima, kita ada sesiku L ataupun sesiku pemintang untuk menguji kepersediaan pemasangan komponen bumbung. Dan terakhir sekali, kita ada tolok penanda yang digunakan untuk mendanda garisan selari pada kayu. Kategori yang kedua adalah peralatan ataupun mesin untuk memotong. Pertama sekali, kita ada pahat yang digunakan untuk memotong tanggam antara kayu dengan menggunakan bantuan danding getah. Kedua, kita ada penebuk lubang hammer yang digunakan untuk menebuk lubang bagi pemasangan bol kanan. Ketiga, kita ada mesin ladle ansur yang berfungsi untuk memotong dan mengerat kayu. Keempat, kita ada grinder bagi memotong lebihan kayu kasau. Kelima, kita ada spana boli naras yang digunakan untuk mengetat dan melonggarkan bol kanan. Dan terakhir sekali, kita ada ganding getah untuk menutup pahat bagi menghasilkan tanggam pada kayu. Kategori yang seterusnya adalah peralatan ataupun mesin mencantum. Pertama sekali, kita ada tukul yang digunakan untuk mengetuk paku bagi mencantum kayu. Kedua, kita ada peranca yang membolehkan pekerja melakukan kerja di tempat yang tinggi dengan selamat. Dan terakhir sekali, kita ada kren bergerak bagi mengangkat dan memindahkan kayu atau kerangka bumbung ke atas bagi kerja-kerja pemasangan. Terakhir sekali adalah peralatan kerja konstan. Kita ada berus cat bagi menyapu cat minyak pada kayu. Kemudian kita ada bekas cat bagi memudahkan pengambilan cat semasa kerja mencat. Itu saja untuk bahan peralatan mesin ataupun jentera bagi pembinaan kerangka bumbung daripada kayu. Seterusnya, bahan-bahan bagi mendirikan penutup bumbung di dalam video ini menggunakan penambat bumbung eco wool, lapisan kalis lembap dan penutup bumbung yang berjenis asphalt shingles. Jom kita saksikan video berdurasi cepat. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada langkah yang pertama selepas pembukaan rasuk atas disediakan. Pastikan keadaan rasuk atas mempunyai kerataan yang mengikut spesifikasi bagi memudahkan kerja pemasangan kerangka bumbung. Mulakan dengan pemasangan gelagar siling bertujuan bagi menempatkan pemasangan siling di dalam rumah. Kerataan yang mengikut spesifikasi bagi memudahkan kerja pemasangan kerangka bumbung. Mulakan dengan pemasangan gelagar siling bertujuan bagi menempatkan pemasangan siling di dalam rumah.
Baiklah, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang pemasangan struktur bumbung limas. Yang pertama adalah pemasangan pada bahagian struktur perabung, iaitu pada bahagian yang paling atas bagi struktur bumbung. Kemudian, proses seterusnya diteruskan dengan pemasangan struktur kasau betina, di mana ianya diletakkan pada bahagian tengah bukaan limas bagi penyokong kedudukan struktur bumbung itu. Setelah melakukan beberapa proses pemasangan kasau limas juga hendaklah dipasang kerana ianya adalah struktur sokongan yang sangat penting. Kemudian, proses yang sama dilakukan dan diulangi pada bahagian yang lain, iaitu pemasangan struktur perabung, pemasangan struktur kasau betina dan juga pemasangan kasau limas. Setelah siap melakukan kesemua pemasangan struktur bumbung, proses terakhir adalah melakukan kekemasan pada bahagian hujung bumbung, iaitu pemasangan papan pemanis. Seterusnya, kita akan memasang penebat bumbung. Pada kali ini, kita akan menggunakan eco wool yang berfungsi sebagai menahan haba yang berlebihan daripada menembusi ke bahagian dalam bangunan. Kemudian, lapisan bawah sintetik digunakan sebagai lapisan kalis lembap bagi mengelakkan kebocoran akibat hujan dan melindungi struktur bumbung. Akhir sekali, kita akan memasang penutup bumbung di sekeliling dan di perabung. Pada kali ini kita menggunakan aspat shingle. Berikut adalah contoh hasil kerangka bumbung yang telah siap dengan penutup bumbungnya. Okey, untuk kali ini saya akan terangkan tentang langkah keselamatan. Baik, yang pertama kita perlu memakai pakaian keselamatan seperti topi keledar, safety harness dan juga safety boot. Kemudian kita perlu jaga SOP di tempat kerja supaya tidak berlakunya kemalangan. Kemudian kita perlu tidak bermain-main di tapak kerja. Seterusnya adalah kita perlu jaga alatan, menggunakan alatan yang dalam keadaan yang baik. Kemudian jentera juga kita perlu memastikan keadaan yang baik. Dan seperti ini kita boleh dapat binaan sementara jika digunakan di tapak kerja perlu dilihat dia punya kondisi bahan tersebut. Okey, terima kasih. Okey, kesimpulan bagi video akhir tentang bumbung ini adalah yang pertama tentang reka bentuk bumbung. Pemilihan reka bentuk bumbung adalah sangat penting kerana untuk meningkatkan nilai estetika dan juga kegunaan serta kebolehkerjaan bumbung itu, seperti pengaliran air yang baik dan juga untuk menangani daripada cuaca. Okey, sekian itu daripada kami. Sekian, terima kasih.